Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak masuk bab 9 Dasar Luar Malaysia, tingkatan 5 sejarah. Dalam bab 9 Dasar Luar Malaysia ni kita akan belajar tentang latar belakang sejarah Dasar Luar Malaysia. Macam mana kita boleh kita boleh jalin hubungan dengan negara ni, negara tu. Lepas tu apa menyebabkan kita gubal dasar luar kita macam tu, seperti itu. Lepas tu apa cabaran kita untuk mengukuhkan lagi kita punya dasar luar. Lepas tu kat sini juga, dalam bab ni juga kita akan sentuh tentang pertubuhan antarabangsa yang famous macam PBB, Commonwealth, ASEAN, NAM dengan negara berkecuali kan, OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam. Okey, kita masuk dalam 91. Dalam 91 ni muka surat 194 awak akan belajar tentang latar belakang dasar luar dekat kita punya tanah air lah. Okey, negara ni dia punya dasar luar, hubungan luar dah bermula semenjak zaman kerajaan Melayu dulu lagi dah. Kalau hubungan luar sebelum Melaka kan, kita ada kerajaan macam Pian, Langkah Sukar, Citu. Sebagai contohnya, masa tahun 424 Masihi, kerajaan Pian pernah menghantar utusan ke China. Kerajaan Langkah Sukar pun sama juga pernah hantar utusan dekat China pada tahun 523 Masihi. Masa zaman Kesultanan Melayu Melaka pula, kita punya zaman keemasan masa tu, kerajaan Melayu Melaka ni pernah jalinkan hubungan dengan lagi banyak kerajaan masa tu. Tapi dia punya hubungan luar ni dibentuk berdasarkan dua perkara. Hubungan diplomatik dengan hubungan perdagangan, ekonomi kan. Diplomatik ni macam kita tahulah, macam hubungan diplomasi, macam nak menjamin kestabilan, keselamatan, keamanan macam tu kan. Kalau macam perdagangan ni kita faham dari segi ekonomi, kepentingan ekonomi, sebab Melaka pun memang dia punya pelabuhan sangat besar masa tu. Okey, daripada segi hubungan diplomatik, antara negara yang kita jalinkan hubungan adalah China, Ryukyu ni macam Japan, Siam, Makassar, Pasai, Turki. Kalau hubungan perdagangan pula, cikgu baca lagi banyak. China, Hadramaut, itu Yaman, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal. Ni kawasan-kawasan India lah. Mesir, Parsi, Turki. Pasal apa kepentingan masa tu kerajaan Melaka ni untuk menjalin hubungan dengan negara-negara luar? Apa kepentingan dasar luar terhadap Melaka masa tu? Okey, yang pertama untuk menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Bila Melaka ada hubungan diplomasi yang kuat dengan negara-negara luar, kalau contohnya ada enemy datang nak serang Melaka, kita ada kawan-kawan yang boleh tolong kita. Negara-negara ni tak adalah macam China, Ryukyu, Siam dan sebagainya kan. Siam, Makassar, Pasai ni kan jiran-jiran kita, dekat dengan kita kan. Sebab tu penting kita ada hubungan yang baik dengan jiran kita. Lepas tu membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Adanya negara macam Mesir, Turki, bahkan negara-negara jiran kita kan, menyebabkan penyebaran Islam semakin pesat masa tu. Lepas tu memperolehi perakuan tentang kedaulatan Melaka. Bila makin banyak kerajaan yang iktiraf Melaka ni sebagai sebuah kerajaan, semakin kuatlah kedaulatan Melaka tu. Lepas tu mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Melaka dari segi hubungan perdagangan lah. Lepas tu menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Bila kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ni, dari segi hubungan perdagangannya, kemakmuran Melaka pun tak adalah kacau bilau masa tu kan. Sebab masa tu kan Melaka memang pelabuhan yang besar, yang bebas, semua boleh masuk kan. Memanglah ada pengawal-pengawal Melaka masa tu kan, yang jaga keamanan kat sana. Tapi bila kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ni, takkanlah dia nak kacau bilau kat sini pula kan. Makmurlah Melaka masa tu. Okey, masa zaman British pula apa yang jadi? Dasar luar kita lebih dikawal oleh kita punya ni lah, penjajah lah, British lah, dan dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Masa tu kita kan tak bercampur sebagai Malaysia lagi, tanah Melayu lagi kan. Kita ada negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu, Sarawak, Sabah. Semua ni dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Okay, selepas kita merdeka, kita dah masuk era yang baru, kita dah memerintah sendiri. Kita punya dasar luar ada dua
dua tahap lah. Masa Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memerintah, kita punya dasar luar ni dia lebih kepada pro-barat. Macam kita anti-komunis. Lepas tu, kalau masa tahap kedua pula, perkembangan kedua kita punya dasar luar ni, masa pemerintahan Tun Abdul Razak. Yang mana, Perdana Menteri kedua kita ni, dia lebih bersikap terbuka. Dia macam berkecuali lah. Dia tak memihak dan tak menjalinkan hubungan dengan lain tanpa mengenal ideologi. Masa Tun Abdul Razak Husin ni lah kita baru orang panggil apa? Akrab dengan China. Okey, 9.2. Asas pengubalan dasar luar. Tadi kita belajar pasal sejarah, latar belakang kita punya dasar luar kan negara kita ni, daripada kerajaan Melayu, lepas tu kita punya Kesultanan Melayu Melaka, lepas tu zaman British, lepas tu selepas merdeka ada dua tahap kan, masa zaman Tunku Putra Al-Haj dengan Tun Abdul Razak. Ada dua tahap. Kalau macam Tunku Putra Al-Haj lebih kepada Tunku Abdul Rahman dia lebih kepada pro-barat, anti-komunis. Kalau Tun Abdul Razak pula dia lebih kepada berkecuali, tak memihak kepada mana-mana pihak. Okey, matlamat pengubalan dasar luar kita ni berpandukan ekonomi, sosial dan politik. Okey, matlamat kita penting tau. Kenapa? Sebab bila kita ada matlamat dan dasar luar ni penting sebab dia akan mempengaruhi tindakan negara kita dalam menghadapi perkembangan politik sesuatu wilayah, serantau, antarabangsa. Macam contohnya dasar apartheid kat Afrika kan. Macam mana kita punya stand, apa kita punya pendirian kat situ, kita nak sokong ke tak dasar apartheid tu. Macam tu lah. Lepas tu, kerajaan dasar luar Malaysia dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Okey, kat sini dasar luar Malaysia ni, kita tengok siapa yang kita berbaik-baik pasal hubungan luar kita lah. Lepas tu kita dasar luar kita ni juga berpandukan kepada ekonomi kita, politik kita, pertahanan kita. Lepas tu kita punya budaya. Kita dapat ngajian kita kan sebab kita ada budaya yang sama. Lepas tu kita pada 1956, sebelum kita merdeka lagi, kita ada Kementerian Luar Negeri. Lepas tu ditukar kepada Kementerian Hal Ehwal Luar. Tapi pada 1966, 10 tahun berikutnya, Kementerian Hal Ehwal Luar ni dia punya nama ditukarkan balik kepada Kementerian Luar Negeri dan diletakkan di Wisma Putra lah semenjak tahun 2001. Wisma Putra ni tahu kan? Wisma Putra ni dinamakan Wisma Putra sempena nama Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dia juga merupakan Menteri Luar Negeri pertama lah kalau nak tahu. Sebab tu kita ambil nama sebenarnya tu juga, jadi Wisma Putra tu. Okey, matlamat pengubalan dasar luar kita ada 5. Yang pertama, untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional kita, negara kita sendiri. Lepas tu, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Yang keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Yang kelima, menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Okey, faktor tadi matlamat ni faktor pengubalan dasar luar pula. Faktor dia ikatan sejarah yang pertama. Dia ada 4 ikatan sejarah. Contohnya kita ada hubungan dengan Arab Saudi dah sekian lama lagi dah. Jadi sebab itulah kita, lepas tu kita pula dipengaruhi dengan ikatan keagamaan yang sama, agama Islam kan. Jadi kita pun ada ikatan sejarah kat situ. Tu wujudnya dasar luar kita dengan Arab Saudi. Lagi satu, kita nak hantar kita punya jemaah haji saban tahun kan, kita kena ada hubungan kat situ kan, hubungan baik, dasar luar yang baik dengan Arab Saudi. Lepas tu keperluan nasional. Keperluan nasional maksudnya memberi keutamaan kepada kepentingan negara kita sendiri. Yang mana kepentingan negara ni macam dari segi kedaulatan negara, kedudukan kita, strategi kita, macam kebajikan negara lah kan, macam ekonomi kita. Tapi kita still jalinkan hubungan dengan mana-mana negara pun tanpa mengira ideologi, asalkan benda tu tak menjejaskan kita punya
keperluan nasional kita, kepentingan negara kita, kebajikan rakyat kita. Okey. Lepas tu kepimpinan. Yang ketiga kepimpinan. Yang pertama ikatan sejarah. Yang kedua keperluan nasional. Yang ketiga kepimpinan. Yang ni faktor pengubahan dasar luar. Yang ketiga kepimpinan. Masa tu setiap pemimpin dia ada kecenderungan masing-masing lah. Macam kita tengok masa tu Tun Dr. Mahathir, dia ada kecenderungan untuk jalinkan hubungan dengan negara-negara membangun tau. Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Okey, pada tahun 90-an lah kita punya hubungan rancak dengan negara-negara membangun ni. Lepas tu persekitaran luar. Yang keempat persekitaran luar. Persekitaran luar ni macam kita ambil kira jugalah apa perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah mengikut peredaran masa kan. Contohnya kita tengok masa era Perang Dingin, apa yang berlaku masa tu. Masa tu dasar luar dilihat lebih pro-barat masa Perang Dingin, ingat masa tu Abdul Rahman yang merintah kan. Jadi kita punya kita tengok kita punya persekitaran luar masa tu pun lebih memungkinkan untuk kita jadi lebih baik kalau kita pro-barat. Okey, Malaysia juga dah mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak ke mana-mana pihak berdasarkan perlembagaan yang berlaku pada tahun 1970-an. Tapi lepas Tok Abdul Razak jadi pemimpin, kita tengok suasana luar dulu macam mana. Suasana luar masa tu lebih baiklah kalau kita tidak berpihak kepada mana-mana pihak. Dari segi ekonomi semua dan sebagainya lah. Ingat Okey, sebelum tu ingat tak Perang Dingin tu apa? Perang Dingin tu konflik politik yang dilibatkan oleh dua kuasa, iaitu negara Blok Barat dengan Blok Timur. Blok Timur tu macam ni lah, yang Kesatuan Soviet semua tu kan. Okey, faktor pengubahan dasar luar. Yang pertama ikatan sejarah, keperluan nasional. Yang kedua keperluan nasional. Yang ketiga kepimpinan. Yang keempat persekitaran luar. Okey, 9.3 kita berasuk tentang PBB. PBB ni Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat kononnya nak kekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Okey. Okey. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama. Pelibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Okey, pelibatan Malaysia dalam PBB ni sejajarlah dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa, iaitu hidup bersama secara aman. Okey. Malaysia mendukung piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita juga, iaitu menegakkan hak asasi manusia dengan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup, hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Konsep hormati dalam kedaulatan wilayah negara lain, tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Okey, tadi kan cikgu cakap pasal Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama kan. Masa Tun Dr. Ismail tu masuk, okey, doktor masa tu tahun berapa tak tulis pula kat sini. Kat sini ada sudut aktiviti perbincangan bebas. Tun Dr. Ismail pernah kongsikan masa dia masuk dekat Dewan PBB tu kan, tak boleh bawa masuk senjata kan dalam Dewan PBB tu kan. Tapi buat kali pertamanya senjata dibawa, sebab dalam pakaian dia tu ada membolehkan dia bawa senjata dalam dewan tu, iaitu keris. Kita kan kalau orang Melayu pakai baju tradisional kita kan biasanya ada keris kan kat tepi. Sekarang ni memang tak ada, kalau dulu memang ada keris sebagai aksesori tambahan pakaian tu lah. Itulah kali pertama senjata dibawa masuk ke dalam PBB. Tak apa clear pula kamera ni. Okey.
Malaysia juga terlibat dalam agensi PBB. PBB ni memang besar tapi dia ada banyak cabang tau. Agensi-agensi dia macam UNESCO, Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan. Lepas tu yang mana yang UNESCO ni dia pernah macam iktiraf lah. Gunung Mulu, Taman Kinabalu, Bandar Belaka, Georgetown, macam Lembah Lenggong sebagai tapak warisan dunia. Lepas tu dia pernah bekerja dengan FAO, Food and Agriculture Organization, Pertubuhan Makanan Sedunia. Lepas tu dia pernah bekerja sama dengan WHO. WHO ni kan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Lepas tu memberi kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat UNHCR. Kita tak terlibat sangat dengan UNHCR, tapi ada office HQ juga dekat office dekat Kuala Lumpur. Kita tak pernah tanda tangani mana-mana convocation, status pelarian ke apa, protokol status pelarian ke apa. Tapi kalau Malaysia ni dia lebih kepada dasar kemanusiaan lah. Dia benarkan lah pelarian tu untuk tinggal sementara kat negara ni sebelum ditempatkan ke negara dunia ketiga oleh UNCHR. Lepas tu Malaysia pula pernah menyertai Majlis Keselamatan, badan penting antara yang penting sangat dekat PBB. Majlis ni bertanggungjawab mengekalkan keamanan. Dan Malaysia pernah terpilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis PBB. Okey, antara sumbangan dalam misi pengaman. Misi pengaman ni askar-askar kita punya akan dihantar sebagai pasukan pengaman dekat negara-negara ni lah, macam Somalia, Bosnia dan Herzegovina, Cambodia, belum lagi Kemboja. Okey, antara tugas pasukan pengaman ni adalah memastikan keselamatan penduduk. Lepas tu diawasilah gencatan senjata kat kawasan-kawasan yang misi pengaman ni. Biasanya memanglah ada perang kat situ, tapi patutnya adanya gencatan senjata kat situ. Jadi kita punya askar-askar ni yang dihantar sebagai misi pengaman ni akan pastikan gencatan senjata tu dilaksanakan. Okay, lepas tu kita ada juga misi pengawal pemerhati. Kalau misi pengaman tadi dia lebih kepada mengawal keselamatan kan. Kalau yang macam misi pengawal pemerhati ni lebih kepada pentadbiran, yang mana macam pengurusan lah. Dia macam beri latihan teknikal, lepas tu menjadi juru bahasa dekat negara-negara ni. Antara negara yang kita pernah pergi, Sierra Leone, di banyak negara Afrika lah, Chad, Libya, Bosnia dan Herzegovina, Iraq, Kemboja atau Cambodia kita panggil sekarang, Liberia, Kongo, Namibia, Angola, Mozambik, Ethiopia dan Timor Leste. Timor Leste ni dekat dengan Indonesia. Okey. Antara tokoh Malaysia dalam PBB yang terkenal dalam Pusat 204 ni adalah Tan Sri Dr. Jumailah Mahmud, cikgu sebut je Datuk Mahmunah Muhammad Sharif, Tan Sri Razali Ismail, Dr. Jomo Kwame Sundaram, Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Okay, itu saja untuk 93-94. Kita akan masuk bab lain lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kita akan masuk dalam video lain ya. Okay, kalau ada soalan boleh tanya kat Telegram. Terima kasih.